Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini menggemparkan kita semua. Apabila perbahasan di Dewan Rakyat menjadi kecoh, gara-gara kesilapan Ketua Pemuda UMNO sendiri. Manakan tidak, dia cuba nak memburuk-burukkan kerajaan, dia cuba nak menyindir kerajaan, dia cuba nak memburuk-burukkan bajet 2025 yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi rupa-rupanya beliau tidak tanpa sengaja. Beliau tanpa sengaja telah pun memalukan timbalan Presiden PAS sendiri. Manakan tidak, beliau cakap tak tengok kiri kanan sampai di media sosial kata, itulah lain kali bila cakap tengok kiri kanan dulu, tengok depan belakang dulu, buat dulu analisis, buat dulu fact check ataupun buat dulu cek fakta. Jangan sampai terkena di batang hidung sendiri. Cuba malukan orang, sendiri pula yang kena. Kata pepatah, meludah ke langit, kena pula di muka sendiri. Cuba nak membaling orang batu, kena di muka sendiri. Hari ini apa yang terjadi memang betul-betul memalukan. Bayangkan sajalah, Ketua Pemuda PAS ini cuba nak mencari isu, cuba nak mengaitkan belanjawan 2025 dengan PTPTN. Beliau cuba mengorek kononnya kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan Anwar Ibrahim ini pernah berjanji menghapuskan PTPTN. Tapi apa yang cuba beliau nyatakan itu terkenalah pula kepada timbalan Presiden PAS sendiri. Ketua Pemuda PAS tidak buat fact check ataupun pemeriksaan fakta, sehingga tanpa sengaja telah pun menyindir pimpinan sendiri isu hapus hutang PTPTN. Aduh, inilah ramai yang mula cakap, biasalah, begitulah pemimpin PAS, kata mereka. Cakap dulu baru fikir, kata mereka. Dah banyak kali dah kena. Ada yang cakap dulu, main lepas saja sudah disaman fitnah, sampai ke mahkamah baru minta maaf, minta ampun kerana baru sedar yang itu adalah kekilafan. Jadi itulah, lain kali kata netizen menasihati pemimpin-pemimpin PAS, juga Perikatan Nasional, supaya tengok-tengok kiri kanan, jangan main lepas saja. Bahkan semua ahli politik sepatutnya jadi begitu, bukan saja pembangkang, tapi termasuk juga kerajaan. Mereka harus berfikir dulu sebelum bercakap. Jangan cakap dulu baru fikir. Jangan-jangan nanti semuanya akan terkena di batang hidung sendiri. Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, didakwa tidak membuat simakan fakta apabila menyindir kerajaan berhubung janji penghapusan hutang peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Klip video ahli Parlimen Alostar itu berucap di Dewan Rakyat sambil meniru mimik ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjanjikan minyak turun tersebar di media sosial. Dia masuk universiti, dia kena bayar PTPTN. Sedangkan ada yang berjanji, kalau hari ini kita menang, kita akan hapus PTPTN, saudara-saudara, kata Afnan. Namun sindiran itu dianggap seperti makan diri kerana pada pilihan raya umum ke-14, pimpinan PAS sebenarnya telah menjanjikan hutang PTPTN dihapuskan. Ucapan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika menjanjikan perkara itu turut tular kembali. Pakatan Harapan janji tangguh dulu bayar PTPTN, bila gaji RM4,000 ke atas baru bayar. PAS pula, kita akan hapuskan semua hutang PTPTN. Pasal apa? Pasal memang rakyat berhak mendapatkan pendidikan percuma, kata Tuan Ibrahim dalam satu video lama sebelum PRU 14. Pakatan Harapan PH tidak pernah berjanji untuk menghapuskan keseluruhan hutang peminjam. Manifesto PH berkaitan PTPTN ketika PRU 14 adalah
penangguhan bayaran sehingga peminjam memiliki gaji Rp4.000. Selain itu, Pakatan Harapan berjanji untuk melaksanakan program pemansuhan hutang bersasar khas kepada golongan miskin dan isi rumah B40. Sementara itu, Harapan Daily menemui poster yang dimuat naik PAS Pusat di Facebook pada tahun 2018. Poster itu tertera, manifesto janji PAS untuk melupuskan hutang peminjam PT-PTN, terutama kepada mereka yang sudah disenarai hitam oleh perbadanan itu. PAS akan melupuskan hutang peminjam-peminjam PT-PTN sedia ada untuk meringankan beban anak muda sebagai satu inisiatif permulaan ke arah pendidikan percuma. Demikian menurut janji dalam manifesto parti itu. Namun sehingga kini, pemimpin PAS banyak memainkan isu janji PT-PTN ini dengan menuding kepada Pakatan Harapan. Itulah sebabnya ramai yang sedang menuntut kembali kepada PAS. Apa pendapat Anda tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan penyasaran subsidi diesel bersasar, menghentikan subsidi tersebut tetapi mengalihkannya kepada perkara yang lain, ramai orang yang marah, ramai orang mengutuk, ramai orang yang tak suka. Yang paling panas sekali ialah betapa pembangkang menggunakan isu itu menunggang isu tersebut. Tetapi akhirnya, apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, bahkan para penganalisis ekonomi mengatakan bahwa perkara itu sebenarnya membawa kebaikan kepada negara Malaysia, khususnya mengurangkan risiko penyeludupan minyak di sempadan. Hal ini kerana negara-negara yang berhampiran berjiran dengan negara Malaysia mempunyai harga minyak diesel yang sangat mahal berbanding dengan negara Malaysia. Itu sebabnya mereka selalu mencuri minyak yang ada di Malaysia. Bahkan mereka membawa tongkang, membawa kapal besar, membawa lori besar, kereta-kereta besar untuk menyeludup minyak kita di Malaysia. Itulah yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim merugikan negara ini kerana semua orang pun boleh dapat subsidi tersebut. Bukankah lebih baik subsidi tersebut diedar kepada rakyat yang memerlukan? Saudara, hari ini terbukti apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim benar. Apabila ramai yang terkejut apabila tahu gerai di Sungai Golok jual petrol seludup dari Malaysia macam jual air balang. Bayangkan saudara-saudara, minyak diesel dan minyak petrol yang ada di Malaysia ini diseludup macam jual air balang. Di mana berlaku? Di Sungai Golok. Sungai Golok di mana? Negerinya Anda tahu di mana. Kegiatan menyeludup bahan bakar bersubsidi RON 95 ke negara jiran amatlah membimbangkan. Rakyat negara ini dikatakan menjadi dalang aktiviti penyeludupan ke Thailand, menyukarkan pihak berkuasa mengesan jejak mereka. Penjual didakwa menjual minyak petrol dalam sebotol 1 liter sekitar 28 baht atau bersamaan RM3.64 hingga RM32.50 untuk tong 9 liter menurut tinjauan bernama. Lebih 100 peniaga kecil di negara itu didapati menjual petrol dan diesel seludup, walaupun pihak berkuasa Thailand dikatakan sudah beberapa kali menegur perbuatan tersebut. Laporan itu mendakwa puluhan gerai di tepi jalan di Sungai Golok menjual petrol subsidi milik Malaysia secara terbuka. Salah seorang peniaga yang dikenali sebagai Saleha Abdullah mengakui, ramai peniaga yang menjual petrol dan diesel seperti menjual air minuman.
Jika daripada jenama yang agak terkenal harganya agak tinggi, tetapi kesemuanya diperoleh dari Malaysia, katanya. Sepanjang jalan ke Bandar Narawit memang ramai yang berniaga seperti ini dan seolah-olah berniaga air minuman, katanya seperti dilapor bernama. Matki pula berkata dia memperoleh bekalan petrol daripada pembekal di Rantau Panjang Pasir Mas. Biarpun mengetahui bahawa adalah satu kesalahan jika menjual minyak petrol dan diesel yang diseludup dari Malaysia, Matki berkata ramai sudah berbuat demikian. Kerajaan sedang dalam usaha untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON 95 untuk mengelakkan bahan api bersubsidi itu tidak disalahguna. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mempunyai mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu, iaitu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia menunjukkan MyCard di pam minyak. Apalah pendapat anda sekalian? Adakah anda setuju dengan cadangan mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia yang mahu mengisi minyak petrol menunjukkan MyCard di pam minyak? Ini satu mekanisme yang menarik. Setuju? Sekian dulu, tinggalkan komen anda.